Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Admatika. So, saya Cikgu Mazrul. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang topik indeks. Dalam tajuk indeks ni melibatkan dua benda. Yang pertama adalah melibatkan asas. Okey, asas tu adalah contohnya kat sini A. A ni adalah asas. Okey, asas ataupun kita panggil sebagai base. Okay. Dan dia ada satu kuasa. Yang kuasa tu adalah kita kenal sebagai N. Dia kecil je kat atas ni. Okay. Ini adalah dia punya kuasa dia, ataupun ini adalah dia punya indices dia. Okay. So dalam topik indeks ni, apa yang menyebabkan student kena kuasai adalah dari segi konsep. Yang pertama adalah konsep. Okay. Yang kedua adalah dari segi hukum indeks tersebut. So kita tengok dulu konsep. Okay. Yang pertama, konsep yang pertama yang ada dalam topik ini adalah melibatkan A kuasa kosong. Okey, apakah nilai A kuasa kosong? Ini asas. Okey, so kalau kita tekan kalkulator, tekanlah apa-apa nombor, kuasakan dengan kosong, dia akan dapat nilai 1. Macam mana pula dengan huruf? A, B, X. So, huruf pun kalau kuasa kosong, nilai dia tetap sama, iaitu 1. Okey, so A kuasa kosong sama dengan 1. Ini nama dia adalah indeks. Yes, indeks sifar. Ini nama dia adalah indeks sifar. Indeks sifar. Okey. Yang kedua adalah, konsep yang kedua adalah A kuasa N. Apa yang anda faham maksud A kuasa N? Kita selalu dengarkan A kuasa N. Apa maksud A kuasa N? Apakah maksud nombor, sesuatu nombor itu kita kuasakan dia? Okay, kalau A tu kuasa N, bermaksud A tu dia akan darab berulang-ulang kali. Okay, contohnya A kuasa N ni bermaksud A, kita darabkan dengan A lagi, kita darabkan dengan A lagi, dan kita darabkan lagi sebanyak berapa kali? Okay, sebanyak kuasanya lah. So dalam kes ni sebanyak N kali. Okay, kalau A kuasa 5, dia akan jadi A darab A darab A darab A darab A. Dia ada 5 kali A. Okey. Yang ketiga, macam mana pula kalau ada kuasa negatif? Okey, untuk kuasa negatif ni kita panggil sebagai indeks negatif. Okey. So ini adalah indeks negatif. So kalau dalam soalan kita jumpa indeks negatif, apa yang kita nak buat? Okay, so kalau ada indeks negatif ni, kita boleh hilangkan negatif dengan cara kita terbalikkan asas tu. Okay, macam dalam kes ni, A itu sendiri sebenarnya dia per berapa? Okay, kalau A ataupun kalau sesuatu nombor bulat, dia sebenarnya diperkan dengan 1. Okay, bagus. So kalau A per 1 kuasa negatif N, kita nak hilangkan dia, kita terbalikkan, dia akan jadi 1 per A kuasa N. Okay, so A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, simple macam tu saja. Contoh, kalaulah kita ada for example A per B kuasa negatif N. Okey, jadi nampak lebih jelas. Kalau A per B kuasa negatif, kita nak hilangkan negatif, kita buat apa? Kita terbalikkan pecahan tersebut, maka jadilah B per A kuasa N. Okey, itu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang keempat. Yang keempat, sesuatu asas itu mempunyai kuasa pecahan. Okey, ini kita panggil sebagai indeks pecahan. So, apa yang berlaku kalau indeks itu adalah pecahan? Macam mana kalau kuasa dia pecahan, kita nak tukarkan kepada punca kuasa? Okey, biasanya kita belajar ada simbol punca kuasa, betul? Okey, so kalau kita nak tukarkan kepada punca kuasa, apa yang berlaku adalah, okey, pecahan ini dia ada dua. Yang pertama adalah pengatas, yang bawah adalah denominator ataupun pembawah. Yang atas adalah nominator, yang bawah adalah denominator. Pengatas, pembawah, pengangka, penyebut. Banyak istilah kan. So, kalau kita ada kuasa pecahan, apa yang kita perlu buat adalah pembawah ataupun penyebut ataupun denominator akan berada di sebelah luar. Okey. So, bila kita punca kuasa 2 kan dia, denominator pembawah dia akan duduk dekat luar. So manakala pengatas
pengangka, nominator dia akan duduk dekat dalam. Okey. Pembawah keluar, pengatas masuk dalam. Senang ingat. Okey. So ini adalah dalam bahagian indeks pecahan. Okey. Ini adalah konsep indeks pecahan. Okey, kalau kita ada satu kuasa pecahan nak tukar kepada bentuk punca, pembawah akan duduk dekat luar, pengatas akan duduk dekat dalam. Okey, macam mana pula kalau ada satu persamaan yang ada kuasa pecahan? Okey, contoh dia macam ni. A kuasa X per Y sama dengan B. Okey, kita ada satu persamaan. Sebelah kiri kita ada A kuasa pecahan iaitu X per Y sama dengan B. Macam mana kita nak pindahkan kuasa sahaja ke sebelah? Okey, so apa yang berlaku kat sini, apabila kuasa ni kita pindahkan ke sebelah, pecahan tersebut pun akan terbalik. Okey, so kalau kita kekalkan A, kita nak cari A, kita biarkan A tu dekat sebelah kiri. So maka dekat sini kita akan tulis A akan jadi sama dengan B kuasa. Tadi kuasa pecahan dia dekat sebelah kiri, X per Y. Bila dia pindah dia akan jadi Y per X. So B kuasa Y per X. Okay, so clear. So ini adalah 4 konsep asas untuk sesuatu indeks. Okay, so selepas konsep asas ini, kita akan tengok pula dari segi apakah hukum-hukum utama dalam indeks. Okay, so tadi kita dah tengok konsep 1, 2, 3 dan 4. Okay, so sekarang yang kelima ni kita akan terus pada hukum dia. Okay, so yang kelima ni dia melibatkan asas yang sama. Okay, dan operasinya adalah operasi darab. Okay, so kita ada satu asas A kuasa M darab dengan A kuasa N. Okay, so kalau tengok betul-betul kat sini, asas yang sama dia darab. Bukan tambah, bukan tolak, dia darab. Okay, so apa yang berlaku kalau asas yang sama kita darabkan? Okay, so kalau asas sama darab, kuasa dia kita boleh tambahkan. Okay, kalau asas sama didarabkan, kita boleh gabungkan dia jadi satu asas saja dan kuasa tu kita boleh tambahkan. Okay, so ini adalah yang kelima, hukum yang kelima. Yang keenam, macam mana pula kalau dia bahagi? So kalau A kuasa M, kita bahagikan dengan A kuasa N. Tengok, asas sama tak? Asas sama, tapi operasi dia apa? Bahagi. Kalau asas sama, bahagi, kuasa kita buat apa? Kuasa kita tolakkan dia. So A dia akan jadi kuasa M tolak N. Okay, so kalau tengok betul kat sini, antara asas tu dia sama ada didarab ataupun bahagi saja. Okay, so ini dalam kategori asas yang sama. Okay, ini adalah sama asas. Operasi apa? Operasi darab dan bahagi, ataupun same base, right? Operasi darab dan bahagi. Okay, yang ketujuh. Okay, sebelum kita pergi kepada yang ketujuh, okay, so kalau kita tengok dekat sini, operasinya adalah darab dan bahagi. Macam mana pula kalau asas yang sama ditambah ataupun ditolakkan? Apa hukum dia? Contoh macam ni. A kuasa M kita tambahkan dengan A kuasa N. Apa yang berlaku? Asas sama tapi tambah. Okay, ataupun lagi satu, A kuasa M tolak dengan A kuasa N. Okay, kalau asas sama, tambah dan tolak, sebenarnya dia tiada hukum. So janganlah ubah. Okay, so kalau asas sama tambah tolak memang tak ada hukumnya. So tak perlu ubah jadi apa-apa. Biarkan dia macam tu saja. Okay, yang ketujuh, yang kelima dan yang keenam ini melibatkan asas yang sama, operasi darab dan bahagi. Macam mana pula kalau asas dia tak sama, tapi apa yang sama? Kuasa dia sama. Okay, A kuasa M kita darabkan dengan B. Nampak? Asas tak sama kan? Tapi kuasa dia sama. Okay, so kalau asas tak sama tapi kuasa dia sama, operasi darab, apa yang berlaku? Apa yang kita boleh buat dengan dia? Apakah hukum dia? So
Kalau A kuasa M darab B kuasa M, asas yang sama, asas tak sama tapi kuasa sama. Okey. Kalau A kuasa M didarabkan dengan B kuasa M, kuasa yang sama, indeks yang sama, apa yang kita buat adalah kita boleh letak A dengan A darab B tu di dalam kurungan. Okey. So kalau A kuasa M darab B kuasa M, A darab B kita letak kat dalam bracket, dalam kurungan, kuasa tu kita letak dekat luar. Sama juga dengan yang ke-8 kalau melibatkan operasi bahagi. So kalau A kuasa M kita bahagikan dengan B kuasa M. Nampak? Sini. Apa yang sama? Asas ke kuasa? Kuasa kan? Okay, indeks dia sama kan? So kalau kuasa dia sama, kita boleh gabungkan dia. Dia akan jadi A per B. Kuasa kita letak dekat luar kuasa M. Okey. Hukum yang ke-5 dengan 6 ni, asas yang sama darab bahagi. Yang 7 dengan 8, kuasa yang sama darab bahagi. Okey. So kat sini kita boleh asingkan dia, kita boleh kategorikan dia sebagai sama kuasa ataupun sama apa? Sama indeks. Okey. Beza dua benda yang berbeza. Okey, so hukum yang terakhir, yang ke-9, kalau kita ada satu asas A kuasa M berada di dalam bracket, di dalam kurungan, dan dekat luar dia ada kuasa lagi, kuasa N contohnya. So apa yang berlaku kalau kuasa berada dekat dalam dan dekat luar kurungan? Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kembangkan dia. M ni kita darabkan dengan N. So dia akan jadi sama dengan A kuasa MN. Okay, macam tu saja. So kalau M darab N sama tak dengan N darab M? Sama saja kan? 2 darab 3, 3 darab 2, sama saja. So kat sini kita boleh juga tulis sebagai bentuk A kuasa N. Kita kurungkan dia, kita letak siapa kat luar? M kat luar. Nampak A kuasa M kuasa N. Dia tukar jadi A kuasa N kuasa M. Okay, so itu saja konsep dalam indeks dan juga hukum dalam indeks. Okay, konsep and law of indices. Okay, so insyaAllah dalam siaran seterusnya, okay, saya akan kongsikan tentang pattern soalan. Okay, dalam indeks, untuk kita mudah menguasai topik indeks ni, first, selepas kita dah boleh ingat, kita dah boleh kuasai hukum indeks dan juga konsep-konsep dia, yang kedua adalah kita kena ingat pattern soalan. Okay, so dalam rancangan seterusnya saya akan tunjukkan pattern-pattern soalan yang ada dalam topik indeks. Okay, jumpa lagi. Okay, kalau anda faham, anda boleh like, boleh share, okay, dan juga tolong subscribe. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum.